Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati dia ada semaya. Bila akhir hayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan tubik ke dia, ummati bisalah, ummati bisalah, ummati bisalah. Siapa dia nazak ketika tu, dia menahan sakit dia ketika nazak. Siapa minta Siti Fatimah ambil air nak bubuh tangan dalam tu, Nabi ni nak yakwi, tapi mulut dia royak lagi ummati bisalah, ummati bisalah. Dia akan tubik gapo dia hak ada dalam hati kita bila kita nak nazak. Di akhir-akhir hayat kita, dia akan tubik gapo dia hak ada dalam hati kita. Kalau orang tu dalam hatinya ada harta, dia akan tubik lah gapo dia hak ada dalam hati dia. Harta lah akan tubik. Nah ya ibu-ibu, walaupun kita tengok pakai purduh, pakai kain tudung labuh, pakai tengok nak yakwi tu, pegang wasabah tangan hok sini ada lagi teh hok sudah asyik dah sehingga kau siapa kau tahap tinggi dah nyeru ada juga. Nah ya Gabri adalah hati. Sehari tengah hari mau fikir ke dia akan tubik. Ibu-ibu kalau pergi di Masjid Muhammadi, depan Masjid Muhammadi tu ada orang Ghana, mak Ghana. Lah ni tak jual dah. Dia jadi pengurusi persatuan mualaf antara bangsa di Kelantan, mak Ghana. Mula-mula dia mari ke Kelantan ni, yang bawa dia ialah Ustaz Wai Yusuf, orang tabligh, kat flat Jalan Raya. Rumah hamba belakang gereja Sikh Temple. Tu rumah hamba. Kampung asal hamba Kampung Datuk Adika. Kampung tu tak ada dalam ni. Raung Bau Jabsar tu dekat pokok kurma tu belakang tu. Awal Hasan Tyler belakang tu. Belakang Bostik tu, belakang Bah Budaya tu hamba dilahirkan situ. Lepas tu 72 hamba pindah dusun Kampung Dusun. Lepas tu hamba berumah dengan Pasir Putih. Hamba takut bening buat rumah di Pasir Putih. Ketika hamba muda-muda dulu, dia wak mari Mak Rana tu. Hamba masih ingat lagi ketika dia bagi tazkirah selepas asar. Masa tu dia tak pandai kecek Melayu. Dia kecek orang putih. Lepas tu ada translation. Dia ayat kau dia kata ada seorang saing dia di US. Saing dia di US tu tiap celak mata pagi dia akan round bandar US, dia jual ais. Hari-hari itulah mulut dia ais. Bom bila dekat dia nak mati, dia kata tubik dia mulut dia tu habis hormon dengan ais tu. Kita ni ibu-ibu, apa dia yang ada dalam hati kita sehari tengah hari, dia akan tubik tu. Pok akan dia tanah hak bocor tutupi ke hak bosu, patu rumah ni bi ke hal ni, tanah tu tak sabalah lah tengah ayah bagi molek dah gapo pun, lepas pada ayah bagi gapo gini, ayah pun mandai pun mati. Rupanya dalam hati ayah ada got. Ada harta. Kita tengok ibu bapa kita dulu. Ibu bapa kita dulu. Nak turun mai lepas asar, mus maya asar dah. Mus maya asar dah. Akbar yang pelepasnya orang. Maya dulu. Oh, besar kau main. Naik maya. Naik maya kita. Bong nak pergi mana-mana. Tu pergi jalan-jalan tu terlupa kau semaya tu. Bong pergi kerja mana-mana. Kerja-kerja juga. Ada surah masjid, kalau ada orang ngajar malam-malam lagi ratik semaya juga. Nampak ibu bapa dulu. Ibu bapa hari ni. Tu pergi kerja di Seremban, Kuala Lumpur apa cukup boleh tak masuk kat aku tu. Nampak? Kau dia ada lepas ibu. Pun dekat nak mati, tu tubik. Jaga tubik tu. Tak rela gua tu, tak rela gua ni, tak rela gua. Jaga tubik. Tak usah susuk lah. Allah Ta'ala akan zahirkan apa dia sebenarnya ada dalam hati kita. Siapa aku satu kan? Tak nanuk hari ni. Dan dia kata lagi, alangkah baiknya jikalau kita mahu berfikir dan merenungkan
bagaimana nanti kesulitan-kesulitan yang akan kita temui di saat datangnya mati. Tak fikir kita. Begitu pula kesukaran sakratul maut, bahkan sangat mengkhawatirkan sekali semua perkara yang merupakan akibatnya nanti, yakni yang akan terjadi telah mengalami kematian itu sendiri. Demikian pula kesengsaraan yang pasti dihadapi untuk mengelungangi kegelapan kubur serta ulat-ulatnya, juga untuk menghadapi malaikat Munkar dan Nakir perihal pertanyaan yang diajukan kepadanya nanti selanjutnya mengenai seksa kubur dan segala macam bencananya. Demikian sekiranya ia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, maka dengan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya semata, alhamdulillah dapat selesai kami susunkan buku yang dipanggil sebagai buku Alam Barzakh ini untuk tatapan kita bersama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menanti-nanti. Pagi tadi ibu-ibu nak mari tadi kan? Nak mari sini tadi, nak mari subuh pagi tadi. Syukur alhamdulillah kita boleh mandi sendiri kan? Kita boleh mandi sendiri. Tak ada siapa tolong mandi kita. Ada suami kita tolong mandi kita, anak tolong mandi kita. Siapa dia? Tak ada. Kita mandi sendiri. Sedar tak waktu kita duduk bubu, kita nak mandi lagu mana? Nak mandi dengan paik, nak mandi dengan air hujan, nak mandi dengan koloh, nak mandi dengan cebok, selekeh. Banyak mana kita nak mandi? Selekeh banyak mana. Nak mandi pesai mana? Loh. Waktu kita mandi, kita terfikir tak? Satu masa nanti aku akan dimandikan. Satu masa nanti aku sedang menanti-nanti aku akan dimandikan. Hari ini aku boleh mandi sendiri. Aku boleh mandi sendiri. Aku nak mandi pesai mana? Bila dah siapa tika orang memandikan kita, up to you lah. Ikut demo lah nak mandi ke mana. Mungkin ibu-ibu terbayang mandi supaya ibu-ibu tengok orang mandi kapur dia. Belum tentu lagi ibu-ibu. Kalau fardu takdir, kalau kita mati Mekah, mati di Madinah, dia tak mandi supaya kita tengok mandi kapung kita. Air bidara lah, air gotu, air gani, tak ada. Betul-betul dia mandi atas tekek sebagai untuk melepaskan kewajipan sahaja. Betul-betul dia supaya mandi basuh hikar gitu, cupung gitu. Tak fikir ke kita? Satu masa nanti kita sedang menanti saat orang mandi kita. Waktu tu terpulang lah kedai mau nak mandi lagu mana. Lah ni boleh lah pesai mana mandi. Nak tak nak kita tunggu waktu. Kakak ambo bosu tena, ambo bosu jatah. Dia mati di usia umur 40 tahun. Waktu tu ibu ambo ada lagi. Masih segar dalam ingatan ambo, ibu ambo kata ke dia. Dia kata, jamai kecil dulu mau mandi. Lah ni pun mau mandi lagi. Nampak? Ingat kau demo mandi mok dah. Mok kena mandi demo lagi. Nak oyak mati tak kira ibu-ibu. Pasal mok ambo ni orang mandi orang mati. Jadi anak dia tu mati umur 40. Masa kecil dulu ibu mandi kita kan. Pun umur 40 mati mok juga mandi. Tak nak kira siapa dulu. Kita sedang menanti saat tu lah ibu-ibu. Tak fikir ke kita? Bujur orang tolong mandi dah. Ikut orang balik dah ke mana-mana. Alhamdulillah sudah kita mandi. Kita pilih pakaian. Kita boleh pakai, nak pakai lah ke mana. Nak pakai jubah. Nak pakai baju kurung. Pakailah apa-apa asal kau tutup aurat. Pilihlah. Warna pun ikut dia lah. Warna-warni. Boleh pilih. Peseng lah peseng lah ke mana pun. Kerongsang 5, 7, 14. Tatah tu, tatah ni, bucu tu, bucu ni. Lah lah. Jangan cabut. Biar duduk situ. Lama cocok ke. Boleh pilih. Ibu-ibu terbayar tak satu masa nanti orang akan makan kita.
Tak terbayar ke kita satu masa nanti orang tolong makan kita? Kita sedang menanti-nanti orang makan kita. Bila orang pakai kita, tak ada pilihan lain. Tetap pada adatnya warna putih itulah. Untuk seroyak lah. Untuk seroyak lah. Kacing dia dua ya. Atas kepala so, kaki so. Orang tak panggil kacing, orang panggil cetem. Tak terbayar ke kita? Lah ni pilihlah nak pakai ya. Tak terfikir ke waktu kita pakai tu satu masa nanti aku sedang menanti satu saat orang makan aku. Lambat laun ya. Ambo, ibu-ibu. Alhamdulillah kita boleh mari ke masjid. Kita boleh mari sendiri. Tupai orang. Bagai-bagai. Dan kita sedang menanti orang memperjalankan kita. Dia yang memperjalankan kita ikut dia lah. Atas ber banyak ke, lori ke, pikul ke, usung ke, gapo pula ke demo. Dan jangan ingat ber banyak yang ada di masjid tu, itulah kenderaan terakhir kita. Belum tentu ibu-ibu. Tak terbayar ke kita? Alhamdulillah kita mari masjid, kita boleh semaya sendiri. Atas kursi ke, berdiri ke, kita boleh semaya sendiri. Dan kita sedang menanti satu saat orang yang akan menyembahyangkan kita.